Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan satu topik yang memang orang tak ambil pot sebenarnya, tetapi yang paling besar bermasalah di Malaysia. Di negara Tenggara Asia, anda semua dah tahu kan, banyak kali dikeluarkan dalam surat khabar, di kaca TV, dan setiap kali kita menceritakan tentang kesihatan, terutama sekali tentang penyakit non-communicable disease, penyakit yang tidak berjangkit. Anda tahu kan penyakit berjangkit seperti COVID, seperti virus, flu, masalah denggi dan sebagainya itu penyakit berjangkit yang serius. Tetapi sebenarnya dari sudut statistik yang lebih banyak ialah penyakit tidak berjangkit. Hampir 75% daripada penyakit yang berada di hospital sekarang ataupun penyebab kematian utama di hospital kerajaan terutama sekali ialah penyakit yang telah dibuat kajian, ialah penyakit yang berasalnya daripada penyakit tidak berjangkit. Nanti saya bagi tahu apa dia, tapi semuanya ada dia punya base dia. Dia punya dasarnya ialah obesity. Okey, apa yang saya masukkan ialah selalunya orang banyak kempen anti-obesity. Saya pun pernah buat dulu Slim for Life program, mari kita gegarkan Malaysia supaya semua jadi slim dan sebagainya. Saya rasa ada sedikit kesilapan kat situ. Pasal apa? Bila kita buat kempen anti kegemukan ni, rupanya lagi banyak kegemukan berlaku. Pasal apa? Kita banyak cerita teori, kita tidak banyak cerita praktikal, apa sebenarnya punca kegemukan, dan kita always attack secara menyalahkan orang. Faham tak? Kita selalu buat program yang itulah engkau orang rakyat Malaysia. You tahu tak rakyat Malaysia? Saya beritahu berapa banyaknya dan berapa topnya Malaysia ni. Number one in the whole of Southeast Asia. Kalau kita lawan negara-negara lain macam pergi SEA Games lah kan, kita top every year for the last 20-25 years. Saya tak tahu sejak tahun 1970-an kot. Kita dah dinobatkan sebagai sampai tahun lepas 2019, 2018 kita masih lagi nombor top. Kita sebenarnya nak top dalam semua kejayaan hidup tu, mesti semua nak top. Tapi kita tak mau top dalam obesity, betul tak? Kita masih potong dengan negara yang kedua, iaitu Thailand, dibandingkan dengan Indonesia, Singapura, Brunei, Cambodia, Myanmar. You tengok Vietnam semua tu, tapi sekarang Vietnam pun dah mula catch up with us. Tapi nombor dua dulu. Nombor dua ni Thailand yang berdekatan dengan kita, masih lagi lebih kurang 12%, jauh beza ketinggian kita. Kita hampir 44%. Rakyat kita yang dah bermasalah, tahu tak, dari segi obesity. So kalau tak salah saya hampir dekat berapa, ni yang dewasa lah, kita tak usah campur budak-budak. Tetapi budak-budak ada obes tak? Ada. Buat kajian tentang orang dewasa saja hampir 44%. Jadi figure ni kalau betul, hampir katanya 6.5 juta rakyat orang dewasa. Tapi kalau campur dengan kanak-kanak kat sekolah yang dah obes, saya rasa lebih daripada 7 juta kot rakyat kita yang obes. Jadi sebelum kita sambung cerita, boleh tak kita share pendapat apa yang dimasukkan obes? Cuba saya tengok, you tulis sekejap apa yang you faham. Sebab ramai orang cakap obes tak bagus, tak baiklah gitu gini. Cuba cerita kejap. Sebab apa? Bercakap senang, betul tak? Tetapi nak cuba kita kononnya nak lawan. Jadi malam ni kita tak mau lawan obesity. Kita nak faham dulu. Sebab selagi mana kita tak faham, kita lawan apa sebenarnya? Faham tak? Adakah kita lawan kegemukan? Adakah kita lawan perut boroi dan sebagainya? Rupanya itu cuma hasil ataupun dia punya end result. Di ujung-ujungnya keterampilan kita tu jadi buncit, jadi boroi, jadi berlipat-lipat perut kita, jatuh habis dia punya shape kita tu. Baju baru beli tahun lepas, tahun ni dah tak boleh pakai. Itu kita kena faham. Rupanya obesity ni senang je. kita pakai secara simple lah, okey. Formula BMI tu masih boleh pakai lagi, okey. Formula BMI semua dah tahu kan? Okey, boleh tahu tak? Okey. Kajian pun selalu dia orang ambil BMI, ambil body fat. BMI ni kenapa mustahak? Sebab dia lebih accurate. Accurate dari segi kalau you tahu you punya berat badan kilogram bahagi you punya meter, ketinggian dalam meter square, ataupun power of 2. Okay, you square the thing, that means meter darab dengan meter. Boleh faham tak ni?
So buat sekarang, tapi buat sekarang lambat lah. Kalau boleh you ambil kat you punya Google tu, kata nak buat BMI punya calculation, you isi je you punya berat badan, you isi je you punya ketinggian dalam meter. Katakan 1.6, 1.5 meter ke berapa-berapa lah. Nanti dia akan squarekan sekali. Maksudnya meter tu kali meter kat bawah. You punya ketinggian dalam you punya weight dalam kilogram, bawah dalam meter kali meter. Jawapan dia tu selalunya kalau you dapat yang paling best antara 20 hingga 24 lah lebih kurang. Kalau bawah pada 20 pun tak apa, tapi jangan bawah pada 15. Yang tu dah masalah lain pula. Tu dah kurus kering, ada penyakit lain dah pula kan. Tapi yang kita fokus malam ini ialah yang tinggi daripada 30 BMI. So siapa kat sini sekejap lagi hitung-hitung ataupun you pernah hitung dahulu tapi you tak pernah serius atas pada 30. Kalau 25 sampai 30 itu yang dipanggil pre-obesity. Faham pre-obesity? Belum obes lagi. Tetapi dah mula nak obes. Macam orang diabetes, kan sebelum you diabetes, you lawan dengan 6-7, lepas tu 7-8-9. Lepas tu 7-8-9 tu, selalunya doktor kata you dah diabetes. Sama juga ni, 26, 27, 28, 29, turun balik. Bila puasa baru ni, tak pernah turun bawah pada 23 pun. 28, 29, you rasa macam okey. You nampak cuma buncit sikit-sikit je. Kan, kadang-kadang you tarik nafas baru nampak badan tersegak, tapi tak tarik nafas, tapi kita tak mau sampai nak kena tarik nafas baru nampak steady. Pasal apa? Tuhan jadikan body kita ni cukup perfect. Saya ulang lagi sekali. Tuhan dah jadi, kecuali kalau you dilahirkan tu memang cacat, ya, memang Tuhan bagi ada 1-2 hormon yang tak betul ada. Penyakit-penyakit yang thyroid problem dan sebagainya tu, yes, betul. Tapi kalau kita dilahirkan perfect, seharusnya kita sampai dewasa pun, sampai sekarang pun, please, tolong. Ini amanah ni. Amanah yang Tuhan bagi pada kita. You tak boleh bagi malam ni sebab sebab saya dah berumur 50, dah pencen, apa nak buat, kerja pun dah tak ada, mulalah tu kan. So, jadi, bila you 30 ke atas, dah buat calculation tak? Mungkin tak sempat kot you buat malam ni. Janji dengan saya buat, okey? Selalunya yang 35 ke atas tu malam ni you dengar. Kenapa? You harus berwaspada. Pasal apa? Takat 30 ke atas pun dah dikira obese. Padahal 25 ke 30 dah dikirakan slightly overweight. Kalau dah masuk 30 tu dah memang berat sangat. Atas pada 35 confirm. Kalau you tak buat sesuatu, dah banyak kes yang saya akan cerita malam ni sampai membawa pada 15 jenis penyakit yang tidak berjangkit, tetapi you seorang pegang pun tak larat you nak tanggung nanti. Bahkan bukan 15 tu you perlu dapat semua, you dapat satu pun cukup daripada 15 ni. Tolong bagi tahu kawan, topik malam ni topik yang senang tetapi susah nak dibikin. Senang dipaham, susah nak dibikin. Maka sebab itulah ramai, paling ramai, lebih ramai daripada kanser, lebih ramai daripada diabetes, lebih ramai daripada high blood pressure, lebih ramai daripada semua satu penyakit you bilang apa pun, dia ni obesity dulu tak diiktiraf sebagai penyakit, tapi zaman moden ni dia dah letak, dia panggil one of the diseases called obesity. Tak keheran, padahal sepatutnya obesity itu cuma satu hasil daripada gaya hidup dan sebagainya. Rupa-rupanya obesity dah diiktiraf sebagai penyakit. Alright, so satu ialah BMI. You dah tahu? So bayangkan sekarang you 30, ramai ni. Yang 28, 29 lagi ramai. Yang 26, 27, 28 tu hampir each one of us. You rasa kadang macam you dah slim dah, tapi kadang-kadang masih lagi 25 ke atas. Pasal apa? Ada kaitan dengan body, you punya ketinggian. Beginilah. Tinggi you tolak 100. Senang, ambil tu je yang paling simple. Tak payah pakai calculator. So tinggi dalam sentimeter. Katakan you 167 sentimeter. Jadi berapa? You 67 kilogram. Okey, akak katakan you 155. So berapa kilogram you patut bawa badan you? 55. Walaupun tak accurate, tapi kalau you boleh target ni pun dah cukup. Boleh? Ataupun you 180. You punya ketinggian, you memang tinggi, renjong betul kan? Kalau renjong tak apa, maksudnya tinggi. Okay. Tapi you tinggi dan besar dan hagam, lepas tu you besar pula kat bahagian-bahagian yang tak perlu besar, maka itu kalau 180 patut you bawa cuma 80 kilogram
Tapi you tengok-tengok timbang-timbang 100 kilogram. Jadi you hutang 20 kilogram lah. Okey, cara kita nak turunkan tu semua memang boleh. Nanti saya cerita. Tapi malam ni bukan cara nak turun tu. Cara nak faham kenapa you kena cuba faham supaya obesiti ni tidak you pegang penyakitnya. Faham tak? Katakan you dah ada penyakit A, B, C. Lepas tu you campur pula dengan O ni, obesiti. Tak pasal-pasal. So, patutnya obesiti ni kita cuba rendahkan masalahnya. Baik, ready? Kita dah bagi statistik Malaysia top number 1 in Southeast Asia. Boleh kita kerjasama tak menjadikan Malaysia number 2 lah pula? Ataupun number 3? Malulah kat orang Vietnam dengan orang-orang Myanmar semua. You kata mereka tu baru nak naik. Tapi tak usahlah. Nak terlalu banggakan top dalam penyakit-penyakit seperti obesiti ni, faham tak? Okey, saya nak bagi satu lagi dia punya graf. Rupanya di antara tahun 1996 hingga 2011, itu lebih kurang 15 tahun tak salah saya, dia naik sampai 15% dia punya kenaikan graf dia tu. So kalau you tengok daripada 2011, 10 tahun yang lepas, agak lebih kurang sampai sekarang, you rasa berapa persen lah dia naik sekarang? Rupanya dia tak pernah turun pun. Kenapa? Selagi mana rakyat memang memfokuskan pada benda lain dan tidak pernah tengok perut dia dan tak mau tengok kepada dia punya anugerah yang Tuhan bagi tu, tak nak peduli, selagi itulah graf ni tak akan turun. Kita harus segan kepada Allah SWT kerana kita tengok cermin, kita kata kita bersyukur, kita kata Alhamdulillah, kita kata macam-macam. Okey, tentang kebesaran Allah sebagainya. Kita cerita tentang dia bagi banyaknya rezeki yang tak pernah kita dustai. Salah satu daripada rezeki yang dia bagi, ini bukan cakap sombong, ialah your body. Okey, so if salah satu daripada tak boleh kita tengok darah cantik ke, darah tak elok ke, cukup tak cukup ke, kita high kolesterol apa, tapi yang boleh nampak ialah physical. So, cuba you jaga fizik you. Saya sama-sama memperingati diri saya juga. Saya juga boleh gemuk. Pernah jadi, tak pernah gemuk sangat, tetapi pernah buncit, tahu tak? Pernah boroi, pernah give up. Maklumlah, kadang-kadang kita sibuk dengan bisnes. Tengok-tengok badan dah over sampai 5 kilogram. Pernah. Tapi takat 5 kilogram tu, saya rasa tak susah kan? Yang saya nak fokus ni yang lebih daripada 10 kilogram over. Alright, apakah jenis penyakit yang malam ni kita nak fokus sampai boleh membawa maut pun kalau you tak jaga betul-betul. So ada sampai 15 yang terkenal dan pernah dibuatkan kajian. Simple, kita mula daripada atas dahulu. Okay, let's go. Number 1, you boleh dapat migraine. Orang yang overweight ataupun sampai obese, dia senang kena migraine. Okey, sebabnya secara saintifik, apabila kita terlalu obes tu, dia susah nak sampaikan darah, ataupun migraine ni senang dikena sebab ada tekanan. Darah boleh naik juga sampai ke kepala, dia boleh jadi migraine. Dan satu lagi, penyakit yang bahagian otak ni, orang yang obes terkenal dengan penyakit depression. Pernah dengar depression? Penyakit kemurungan. Ini ada kaitan dengan ketidakseimbangan you punya hormon untuk memberikan you damai hidupnya, tenang hidupnya. Mungkin sebab dia nak jaga terlalu banyak fat dalam body kita, lemak yang lebih, berat badan lebih, macam-macam blood supply dia nak kontrol. Jadi dia kadang-kadang tak boleh nak jaga juga hormon-hormon yang seperti serotonin, dopamin, semua tu tak cukup. Jadi kita mood kita tak naik, jadi dia jatuh, so you jadi murung. Okey, kita tak mau cerita tentang rendah diri dan sebagainya. Itu dari segi psikologi, memang berpenyakit juga kan. Itu dari segi emosi. Tapi hari ini kita fokus kepada penyakit je. Nombor 2, depression. Nombor 3 adalah satu penyakit yang you mungkin tak pernah dengar. Namanya ialah pseudotumor cerebral. Penyakit yang dipanggil false brain tumor. Dia macam brain tumor, brain cancer, dia punya efek dia, tetapi dia bukan brain cancer. Tetapi rasa dia tu dan dia punya gejala dia punya komplain you, pening kepala tu orang panggil macam nak pecah kepala. Okey, dan kadang-kadang kalau nak tidur pun pening dan baru bangun pagi pun pening. Itu you tolong check sekejap sama ada
Kalau you turunkan sedikit berat badan you, sekurang-kurangnya 5 kilogram ke, katakan you over 15 kilo kan, tak payahlah nak kelang kabut, relax je. Saya pun akan ajar you macam mana nak turun 5 kilogram, 2 kilogram, relax je, okey. Secara otomatis sebulan you tengok pening kepala tu hilang tak. Kadang-kadang tak payah ubat-ubat ni semua. Doktor mesti bagi ubat migraine, mesti bagi ubat yang pening kepala. Sebab apa? Pressure tu dah tinggi sangat. Sehingga kan, saya start nombor 3 pula sekarang ialah mata you boleh rosak. You nak tak? Tak ada kaitan dengan diabetes lagi. Okay? Belum lagi. You cuma ada masalah rabun mata je. Okay? So, dari semasa ke semasa, power glass you ni kena meningkat lagi. So, why? All because you are obese. Okay, ada kaitan dengan pressure yang menyebabkan macam glaukoma dan bahkan boleh dapat glaukoma pun. Okey. So saya dah bagi berapa? 3 kan. 4 sebenarnya. Migraine, depression, macam tumor punya efek, lepas tu mata dah jadi macam rabun, dan seterusnya, number seterusnya ialah asma. Asma tahu, senang you dapat asma. Mungkin disebabkan bila gemuk tu banyak lagi darah yang perlu dipakaikan, jadi kadang-kadang dia punya sensitivity kepada penyebab utama yang saya nak cerita kenapa orang obes ialah sekian, tapi sekarang penyakit tu boleh keluar, asma. Okey, sebenarnya bukan pasal obesiti tu sangat, tapi sebab penyebab kenapa you jadi obes tu, dia membawa akibatnya sampai kena asthmatic attack. Seterusnya, nombor 6 sekarang ialah NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Diseases. Kan fatty liver lah secara ringkas kata kan. Sebab orang Malaysia tak minum alkohol banyak, terutama sekali follower saya ni, ramai daripada anda tak minum kan. Tapi you boleh dapat fatty liver. Why? Ada kaitan dengan obesity juga. Lagi tebal you punya badan you, lagi besar badan you, lagi tebal you punya masalah tentang fatty liver. Kalau you dah kena fatty liver, dia boleh membawa kepada masalah-masalah yang lebih serius seperti cirrhosis lah, seperti liver tak function well ke. You know lah, kalau liver tak function properly, kilang yang paling besar dalam you punya body ialah liver is the most important. Okay, selain daripada jantung dan paru-paru, jaga baik. Of course, seterusnya nombor 7, you senang dapat high blood pressure. Yang ni tak payah saya cerita. Almost all yang obese, kalau tak sikit, mesti tinggi betul dia punya blood pressure. Okay? Sebab itulah kadang-kadang you tengok dia orang tu macam sesak nafas, dah lah pressure tinggi, you tak tahu apa dalam kepala otak mereka tu pening kepala. Jadi saya prihatin kepada anda sekalian yang overweight. Bila you dengar lecture I, mungkin you dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau tidak, you dah buat kan? Sebab tidak tertarik kepada nak betul-betul buat keputusan. Saya cabar you dari sudut apa? Dari sudut amanah yang Tuhan bagi pada you. Okey, tak mau tak apa, bukan masalah saya. Tapi dengar lagi, you boleh dapat GERD pun, GERD. Okey, sebab bila usus kita ni, share dia punya blood flow dan sebagainya dengan body fat kita, perlukan blood flow dan sebagainya, and all the time we are fat, so kita perlu share dengan kita punya, bila kita makan semua pun perlu share juga kan dengan bahagian perut dan sebagainya. Jadi bila kadang-kadang macam tu, kita senang dapat masalah reflux, apalagi masalah gastritis kan, masalah-masalah seperti macam kembung kan, masalah nak muntah dan sebagainya tu. GERD ni memang penyakit yang menyeksakan. Okey, seterusnya nombor 9. Yang ni semua kena dengar sebab ini antara penyakit yang top antara obesity, dia banyak kaitan dengan penyakit ni, namanya metabolic syndrome. Metabolic syndrome ni adalah penyakit-penyakit yang disebabkan hormon kita, enzim kita jadi berterabur. Ialah disebabkan oleh obesity, dia tak boleh stabil, maka dia tak boleh berfungsi seperti normal, sehinggakan contoh pankreas pun nak keluar insulin cukup ke tak cukup dan sebagainya. Dan penyebab utama kenapa kita gemuk pun ada kaitan dengan pankreas punya hormon, namanya insulin. Okey, bukan insulin tak cukup, insulin dah cukup tetapi dia bertaburan tinggi sangat. Okey, gula masih lagi normal tetapi rupanya insulin tengah tinggi, dan bila dia selalunya tinggi dan kadang-kadang dia sampai dah tak mau bekerja lagi dah, itu dipanggil insulin resistant, maka keluarlah penyakit-penyakit seperti sampaikan autoimmune, sampaikan penyakit-penyakit seperti kan you pernah dengar alergi dan sebagainya, dan termasuklah 3 penyakit utama, iaitu masalah diabetes mellitus, masalah high blood pressure
dan masalah kolesterol. Kalau ada adik-beradik 3 serangkai ni, confirm kita akan kena masalah jantung. Jadi jangan dok kata jantung ni sebab cuma fat punya pasal je. No. It's got to do with the whole body punya metabolisme. Itu dia panggil metabolic syndrome. Okey, sindrom ni dia bukan satu penyakit je, dia ada mungkin 3-4 sekali. Boleh share joint venture. Nak buat satu-satu projek pula untuk nak keluarkan penyakit apa lagi kat badan you. Tak pasal-pasal ada psoriasis, tak pasal-pasal ada masalah irritable bowel syndrome, maksudnya cirit-birit, constipation, macam-macam boleh kan. Itu saya tak mau cerita yang seterusnya ni kalau you dengar elok, sebab saya cerita mesti you kata alah ni sebab penyakit orang tua, apa dia? Joint kan. You selalu kata penyakit orang tua. No, sekarang budak obesity tak semesti umur 50 ke atas kan. Budak 20-an ke atas kan, graduate je badan dia naik, tak tahu kenapa. Start kerja je macam start ada pasport pula boleh berat badan lebih. Jadi kita tak mahu mengomel macam ni. Kita nak bagi tahu adakah ini benar yang saya cerita malam ni, ataupun you kata doktor ni cuma nak membebel je. No, because I know I've got children and I've seen my grandchildren now if they're not careful. Okay, and some of you mothers and father love to see your children montel, faham tak? Comel, betul. Tapi you nak tahu tak, kalau dari kecil you dah montel ataupun membenarkan anak cucu you jadi montel, kononnya cute, betul, kecil-kecil cute. Kalau besar-besar besok, fat cell ni dia ada memori dia. Faham memori tak? Fat cell kita kalau ada daripada muda ataupun kecil kita dah mula besar, you tahu tak, dia punya memori tu nanti bila you masuk secondary school, mungkin you kurus sikit sebab you masuk sekolah, you aktif dan sebagainya, tapi sebab you sampai 5-6 tahun pertama tu terlalu besar, dia ingat. Jadi besok bila you dah graduate balik, you dah mula sedentary, hidup you tidak aktif lagi, boom, dia naik balik. Pasal apa? Dia ada memori lama. Sebab dia kata aku pernah dulu fat. Jadi orang yang pernah fat, kan you perasan tak? Bila you kurus, sebabkan you buat satu program ke ataupun you ambil lah, kadang-kadang sampai pergi ambil pil semua tu, saya pun tak tahu kenapa you pergi cari pil, minum-minum semua tu, it's not going to work. Why? Ke ada sebab lain lagi yang you tak check kenapa you jadi gemuk. So apa yang saya maksudkan tadi ialah jaga kanak-kanak ataupun orang masih muda, pasti daripada muda lagilah sepatutnya you kena jaga obesity dalam badan you. Sebab apa? Sepatutnya you tak obes langsung kalau peringkat bawah pada 30 tahun. Penyakit gout, memang kalau kurus pun boleh kena gout, ramai orang, tetapi gemuk memang ada chance lebih untuk kena gout. Faham? 11 pula, penyakit inflammation. Didapati orang yang obese, mereka senang mendapat inflammation. Okey, senang bisa badannya, mereka senang dapat kesakitan. Okey, maksudnya keradangan dalam badan mereka kan. So yang ni agak menyedihkan juga sebab badan tu cepat sangat jadi sakit. Dan seterusnya immunity mereka tak sama kalau zaman mereka slim ataupun zaman mereka jaga badan. Dengan dia overweight 10 kg tu, dia sendiri boleh tahu badan dia dah mula berat, dia dah mula senang dapat demam, sikit-sikit aja kena antibiotik, seterusnya infection lah. Tadi inflammation kan, infection maksudnya bakteria senang attack, virus senang attack, so jaga baik-baik. Okay, so bukan saja orang tua patut jaga pada COVID dan sebagainya, orang yang overweight pun harus jaga. Pasal apa? Bila virus attack, kita punya immunity tak sekuat dengan kalau you badan yang ideal body weight. Baik, lagi 2 je saya share malam ni, iaitu penyakit autoimmune. Tadi saya cerita tentang metabolic, maksudnya penyakit-penyakit sebab hormon, enzim kita tak betul. Sekarang penyakit autoimmune. Autoimmune maksudnya orang yang overweight ataupun obese, senang polis dan askarnya lawan balik. Pasal apa? Dia letih nak jaga banyak sangat kawasan yang sudah dibuka luas. Dulu dia jaga katakan 1 ekar 2 ekar saja, katakan jaga kebun lah kan. Sekarang nak kena jaga sampai berekar-ekar. Lepas tu nak kena cover lagi bukit bukau semua, so dia pening kepala, dia lawan balik. Bila dia lawan balik, itu yang penyakit seperti rheumatoid lah, seperti masalah thyroid lah, masalah-masalah ni, psoriasis, eczema, faham tu? Yang ni ramai orang tak perasan.
Rupanya dia boleh menyebabkan kita jadi lebih stres. Dia senang, tadi saya kata murung kan, tapi yang ni saya nak cerita tentang stres. Stres ni maksudnya orang yang overweight, yang gemuk, hormon yang happy pula, hormon namanya endorfin berkurangan dalam badan dia. Okey, maksudnya susah dia nak keluarkan endorfin. Endorfin you tahu kan, yang dipanggil happy hormone. Sebab tu saya ajak you senyum. Walaupun kita overweight sekarang tak apa, kita senyum dulu sebab kita nak test dan nak train body kita supaya walaupun you dalam keadaan gemuk ke apa-apa, kita senyum dulu. Sekurang-kurangnya dia bagi signal kat otak kita, kita masih lagi happy lah. Kalaupun buat-buat tak apa juga. Sebab apa? Lama-kelamaan bila besok you turun sikit, tak apalah. Ambil 3 bulan ke 6 bulan ke, padahal you dah overweight setelah berapa tahun sekarang? 6 tahun overweight? Ataupun sejak menopausal. Sebab you pegang lagi satu pasport orang wanita kat sini. Mentang-mentang you dah menopausal, you kata what to do, I dah engine dah tukar, hormon pun dah kurang metabolisme. Betul, metabolisme dah turun sekarang. Saya juga metabolisme dah turun. Tapi excuse, kita tak mau bagi alasan, kita nak bagi jawapan. Baik, so you have to learn. Ada teknik-teknik yang tertentu yang boleh kita menguruskan badan kita secara yang tak saya kata semuanya senang, tetapi memang possible. Dan possible secara jarak jauh, bukan membolehkan you cuma kurus cuma takat sebulan 2 bulan, lepas tu naik balik macam bulan puasa, lepas raya je baru 3 hari kan. Ataupun you pernah tengok tak apa jadi kat you lepas 3 hari? Sama exactly sebelum puasa. Bahkan selalu saya kata seminggu lepas you buka puasa, raya lah maksudnya, dia naik lebih daripada sebelum kita puasa lagi, body weight kita. Ini kebiasaan ya. You mesti kata, alah doktor, tak payahlah sibuk-sibuk. Saya bukan sibuk-sibuk pasal apa. Saya yang risau, ini dia malam ni. You memang kena dengar saya cerita ni sebab apa? Kita tengah plan nak gemuk ni, walaupun you kata you tak mau gemuk. Pasal apa? Cuba tengok daripada mana asal usulnya kita jadi gemuk. Tidak lain tidak bukan apa dia? Jangan nak kata pasal genetik lah. Ada orang kata sebab mak bapak gemuk, patutlah anak semua jadi gemuk. Sorry, abang. Always genetik kurang pada 5%. Okay? 90% lebih dia punya punca utama ialah sebab sendiri buat sendiri punya. Okey, maksudnya sendiri yang menjaga badan sendiri punya hasilnya macam mana. Jadi saya mengaku saya juga kadang-kadang tak jaga. Yang penting ialah cuba tengok antara makanan yang saya nak fokuskan. Saya nak anda ambil semua jenis makanan, tapi kita tarik satu je cukup. Kalau you boleh betulkan satu ni, beres. Kalau you buat kajian makanan kita setiap hari, okey, antara semua tu, okey, karbohidrat, protein, fat, lepas tu ada lagi lah vitamin, mineral, kacang semua tu kan, okey, termasuk ni lah buah-buahan, sayur-sayuran semua tu kan. Cuba you tengok, you rasa you cukup buah-buahan tak satu hari? Kan saya dalam program saya ada berapa gram semua kan. You rasa you cukup sayur tak? Kan saya cerita dalam D&D fasting dulu, saya cerita tentang genggam kan. Kalau nak kira gram-gram tu terlalu complicated. Ambil simple je kan. Saya kata makan 2 genggam nasi katakan, 3 genggam sayur. Pagi-pagi saya suruh ambil sampai kenyang buah-buahan semua kan. Saya nak tanya you, buat ke belum ni? Kalau yang tu punya belum buat, you dan saya akan berbalik kepada sedia kala. Sedia kala apa? Memakan benda-benda yang tinggi dengan 3 benda. Dan kalau 3 benda ni you nak ikut satu pun cukup, you dah selesai masalah kegemukan. Okey, saya kata dulu nombor 1, nombor 2 ialah susu. Saya tak benarkan you kalau nak kuruskan badan. Nombor 3, saya tak benarkan apa? Daging. Tapi kalau you tak mau dengar susu dan daging ni pun masih lagi saya boleh terimalah. Sebab kita kan ada yang jenis degil, ada yang jenis yang betul boleh ikut. Tapi you kena percaya dulu, baru you boleh ikut. Percayalah kata saya. Nombor 1 ni lah sebenarnya penyebab utama kenapa rakyat Malaysia dan rakyat seluruh dunia
Bukan kata Malaysia saja. Mana tempat yang ada kegemukan, mesti penyebab utamanya nombor satu. Sebab dia ada sains dia. Kenapa menyebabkan dia jadi gemuk. Tapi kalau you masuk walaupun jus, yang selalu pun saya suruh bagi benarkan you makan dan minum benda ni kan. Tapi kalau sampai you jus, benda-benda yang asalkan ada GULA. Orang buat kajian, orang bandar terutama sekali makan gula yang you nampak dengan tak nampak, kalau dijadikan dalam teaspoon. Apa tu teaspoon sudu teh, hampir 25 sudu teh setiap hari. Antara 23 hingga 30 lah lebih kurang. Ada setengah kajian sampai 32 teaspoon pun. Ada setengah daripada anda tu yang jenis memang sweet tooth. Everything must be sweet. Is it true? Orang Kelantan tak kan? Maksudnya bukan kata gula yang you nampak makan gula pasir tu. Okey. Jadi yang dibenarkan sebenarnya satu hari paling tinggi cuma satu sudu je. Sepatutnya yang nampak. Yang tak nampak macam mana lagi? Jadi bila kita nampak pun dekat 7-8 sudu satu hari, tak masuk lagi susu pekat kalau buat teh tarik semua tu, tak masuk lagi dalam you punya kuih muih, tak masuk lagi dalam you punya cake, donut. Some of you are just buat dek je. Dalam you punya makanan kadang-kadang pun terlalu banyak yang refine tepung-tepung atau refine nasi masih boleh, tetapi tak adalah sampai banyak sangat kan. Kalau banyak juga pun kita kena berhati-hati. You cuma tutup balang gula you, cuma masa nak buat kuih, nak buat pajri je. Kalau ia dah telur sangat, sikit-sikit boleh. Kuih pun saya tak nak lagi dah ada gula. Cok keria semua tu kan yang ada gula. You goreng dia, lepas tu you tabur gula, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, you pergilah kedai-kedai restoran, tak kira lah kat Malaysia ni. Sebab tu Malaysia number one. Restoran Cina ke, restoran India ke, restoran Melayu ke, semua ada gula. Betul tak? Perasan tak? So, minta maaf kalau you tersentuh hati you bila saya cerita ni, atau perasaan you rasa macam saya perli tak. Saya juga berusaha dan saya mengharapkan saya cerita ni sebagai ikhlas, sebagai doktor you lah. Jadikan saya sebagai doktor kawan, kan, bukan doktor special apa-apa. Saya nak jadi kawan aja. Pasal apa, bila kawan cakap, berarti kawan tu betul-betul sayang kat kawan, betul tak? Dia tak sanggup tengok you sengsara. You sanggup ke tengok diabetes yang potong kaki? You sanggup ke tengok dia buta mata? You sanggup ke tengok kawan you sampai kena pergi dialisis? You sanggup ke tengok dia punya arthritis? You sanggup ke tengok macam saya ni kena gout dan sebagainya? Saya tahu kenapa. Bukan pasal obesity, tapi pasal kanser saya, pasal treatment saya, pasal saya dah melalui steroid dan sebagainya. Saya kena tahu. So you must know. So malam ni punca utama, musuh utama bukan orang obes. No, orang obes kawan you juga, kawan I juga. Tapi mereka perlukan sedikit pelajaran. Mengatakan gula adalah punca utama. Jadi kilang-kilang gula sekalian, siapa-siapa yang pengeluar gula ataupun barang-barangan yang manis ataupun memang masuk dalam makanan you gula, saya tak mau sebut brand-brand apa-apa, sehingga kan budak sekolah dari kecil lagi dah minat dengan minuman-minuman seperti itu, sampai kata jadi kuat dan sehat sebagainya, saya lawan sampai habis. Sebab apa? Benda-benda macam itulah yang boleh menyebabkan budak-budak jadi montel, dan dia minum dan ketagih dan tak boleh lepas. Kalau tak ada tu sampai tak boleh tidur pun ada. I tell you what, we are in trouble. So you do not fight fat people. Kita takkan lawan orang yang obes. Kita lawan penyebabnya. Okay? So anda sekalian, kita tak payah terlalu emosional. Tapi saya kadang-kadang emosional sebab kenapalah saya tahu dah lambat umur saya dah macam ni kan. Kalau saya muda dulu kan saya lagi, tapi Tuhan tu kata good or bad is good. Mungkin kalau masa awal you tahu you tak buat pun, pasal apa you tak sakit masa tu. Dan you peduli apa orang lain sakit kan. Sekarang saya pula nak pedulikan, sebab saya tengok terlalu ramai bila orang sampai kena kanser pun. Bila dah obes lagi susah nak jaga. Betul? Masa raya ni kan kita selalu ada balang-balang biskut kan. Kuih samprit lah, kuih biskut lah, kuih tu lah, kuih ni lah, kuih dekat 12 jenis. Tak makan pun kadang-kadang letak je kat situ. Tapi bila kita rapat duduk kat situ, kita tangan dah gatal. Buka. Rasa satu. You perasan tak? Gula, you rasa satu je, you mesti nak 10. Betul tak? Pasal apa? Gula adalah actually drug. Dia ada addiction yang sama kuatnya dengan morfin sebenarnya. Dan kan orang buat kajian.
Dia punya gian tu macam isap rokok juga kan. Kalau tak kena benda manis hari tu tak cun. Saya pernah nak bagi kopi, Gayo Coffee. Saya kan buat kopi kan, D&D Coffee. Tak malu saya cerita. Sebab itu pun antara satu secret yang saya akan bagi semasa you datang program saya. Oh, kita ada program Goodbye Obesity untuk detail. Macam mana saya aturkan makan pagi, petang, malam, berapa gram sebagainya supaya you jadi profesional sikit. Untuk you nak ajar adik you, mak you, kakak you semua. You datang program saya. Boleh? 25 hari bulan Julai. Ni bulan Jun kan? Bulan Julai, 25 hari bulan seperti biasa. You register kat admin saya. Sekali ni saya bagi tahu awal-awal. Sebab apa? Baru ni hampir dekat 100 orang tak boleh masuk dalam program Goodbye Cancer. Kalau saya tahu sampai 100 lebih yang tak ada tempat tu, saya dah buka ruang Zoom. Kan ruang Zoom ni saya kena bayar fee kat dia orang. It's not free tau Zoom. Kita kena bayar kepada application ni supaya nak buka lebih pada sekian ratus orang, kena bayar lebih lagi. Jadi hari tu saya cuma bayar untuk sekian. Saya ingatkan tak adalah ramai sangat. Rupanya ramai betul. So obesity pun please book awal-awal 25 hari bulan. Tolong call atau PM saya punya admin, okey? Tapi saya dah mula nak buat satu projek iaitu Goodbye Obesity. InsyaAllah. Mungkin saya tak boleh tukar 6.5 juta rakyat Malaysia, tapi kalau saya boleh menukarkan 6,500 orang, pelan-pelan saya buat 100 demi 100, insyaAllah. Sebelum saya hembuskan nafas terakhir, kan saya janji untuk mencuba nasib saya demi Allah juga, demi amal dan amanah sebagai doktor, untuk mencari sejuta rakyat yang berbagai jenis penyakit. Semoga mereka itu tidak pegang pil dan tidak pegang drugs. Why? Kerana yang tu pun boleh menyebab penyakit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life Program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.